Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Yoh dan juga kawan-kawan sekalian. Nama saya Muhammad Alif Ammar bin Mat Azni. Nombor matrik saya 262087. Nama saya Syafrina binti Abdul Ghafur. Nombor matrik 281739. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan pembentangan kami berkaitan dengan laporan temubual bersama franchisee pasca COVID-19. Kami telah memilih syarikat Coblok sebagai tajuk kajian kami. Kami telah memilih syarikat franchisee yang bernama SNZ Nizam Enterprise. Syarikat ini ditubuhkan oleh seorang usahawan muda yang bernama Encik Saiful Nizam bin Abdul Halim. Franchisee Coblok Encik Nizam ini sudah beroperasi selama 5 tahun 2 bulan dan masih diteruskan sehingga sekarang. Dan pada 1 Disember yang lalu, saya dan ahli kumpulan saya telah bertemu dengan Encik Nizam untuk melakukan sesi temubual bersama beliau dan mendapat info dan maklumat yang berkaitan dengan syarikat beliau. Dan sedikit banyak Encik Nizam telah berkongsi berkaitan dengan pengalaman beliau dalam menguruskan syarikat franchisee ini. Premis ini terletak di Kulim Kedah yang beralamat nombor 10 Pusat Komersial Kulim, Komplek F 09000 Kulim Kedah. Pada tahun pertama beliau menghadapi beberapa rintangan berkaitan dengan model perniagaan. Maklumlah untuk membuka sesuatu franchisee ini memerlukan modal yang agak besar. Setelah beliau mendapat tunjuk ajar daripada pakar motivasi iaitu Datuk Wira Dr. Azizan Osman, beliau bangkit kembali untuk meneruskan perniagaan beliau. Visi dan misi Coblok. Jenama pencuci mulut yang kios antarabangsa. Coblok berinovasi untuk mencari perisa tempatan dan global terbaik yang ciptaan ais halus berasaskan ais. Coblok bermula di Malaysia dan Singapura yang memperkenalkan 25 jenis minuman dan pencuci mulut dekat 300 varian produk. Coblok menggariskan rancangan pertubuhan 3 tahun untuk meningkatkan cawangannya di pasaran tempatan dan juga antarabangsa kepada 500 rakyat. Terdapat 3 misi Coblok. Antaranya ialah 1. Menjadikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dari semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menjadikan makanan pencuci mulut dan minuman berkualiti kepada pelanggan dalam masa yang paling cekap. Ketiga, untuk mendapatkan kepuasan, terima kasih, senyum dan syukur dari setiap pelanggan Coblok, blog paling hebat dari Malaysia dan di luar negara. Coblok ingin membawa jenama Malaysia ke luar negara apabila Coblok menerima banyak pertanyaan franchise dari syarikat lain di Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Timur Tengah. Seterusnya, sebagai pengetahuan am untuk Dr. Yoh dan juga kawan-kawan sekalian, dalam syarikat Coblok ini terdapat 5 filosofi ataupun 5 filosofi, iaitu yang pertama ialah komitmen kami, penjenamaan adalah keberkesanan, yang kedua pengejaran kami, yang terbaik masih belum ada, yang ketiga usaha kami, berfikir sebagai pengguna, yang keempat kepercayaan kita, tidak ada yang mustahil, dan yang terakhir kognitif kami, setingkah laku terdahulu mungkin tidak sesuai. Transit bersama dengan Encik Saiful. Soalan pertamanya adalah, sebelum Encik Saiful memulakan perniagaan ini, adakah pihak franchise menyediakan beberapa package atau plan yang memberikan pilihan kepada Encik Saiful untuk membuka franchise Coblok ini? Ataupun mungkin mengikut jumlah model yang Encik Saiful ada? Jawapan yang kita terima adalah, dari pengetahuan Encik Saiful, pihak franchisor tidak memberi apa-apa pilihan kepadanya berkaitan dengan package sebelum membuka franchise Coblok itu. Semuanya bersifat sama rata ataupun standard price kepada sesiapa sahaja yang ingin membuka franchise Coblok itu. Pihak franchisor berkata jika betul awak nak membuka franchise, modelnya lamsam adalah RM120,000,
iaitu one time deal. Pihak franchisor menyediakan kiosk, bahan mentah, pengiklanan dan sebagainya. Selain itu, jika pihak franchise ingin memperbaharui kontrak selepas 5 tahun beroperasi dan ingin membuat penambahbaikan terhadap premis, pihak franchise harus membayar modal tambahan iaitu RM17,000 sahaja. Adakah franchisee masih perlu membayar royalti atau bayaran lain walaupun tahap penjualan menurun atau berhenti sementara? Jawapan yang diterima daripada Encik Saiful adalah pihak franchisee harus membayar RM1,300 setiap bulan untuk royalti kepada franchisor. Pihak franchisee harus membayar royalti ini tersebut walaupun penjualan mereka menurun atau meningkat kerana bayaran tersebut adalah fix iaitu tetap, iaitu juga sudah tertakluk dalam polisi atau perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak franchisor. Soalan ketiga adalah, adakah franchisor membuat penambahsuaian pada manual operasi seperti berkaitan dengan langkah-langkah kesihatan dan keselamatan? Jawapan yang diterima adalah pihak franchisor ada membuat penambahbaikan prosedur operasi standard iaitu SOP berkaitan langkah-langkah kesihatan dan keselamatan yang harus diikuti oleh setiap franchisee, iaitu yang pertama, penggunaan penyedut minuman yang dibungkus. Kedua, pemakaian pelitup muka sepanjang operasi perniagaan janakai. Ketiga, penjarakan sosial 1 meter setiap pelanggan dan juga pekerja. Keempat, penggunaan pembasmi kuman iaitu hand sanitizer. Yang kelima, pemasangan aplikasi MySejahtera dan QR Code. Yang keenam, iaitu kekerapan mencuci tangan setiap 10 minit penggunaannya. Soalan 4. Masalah rangkaian bekalan, adakah franchisee atau franchisor menghadapi masalah bekalan bahan mentah, terutamanya semasa MCO dan RMCO? Jawapannya adalah, untuk mendapatkan bekalan bahan mentah, pihak franchisee hanya menghadapi halangan pada tempoh permulaan MCO sahaja, iaitu pada minggu pertama kerana untuk apa-apa penghantaran haruslah melalui sekatan jalan raya yang dibuat oleh pihak berkuasa. Setelah mendapatkan surat kebenaran rentasan negeri, bekalan bahan mentah bagi pihak franchisee tidak menghadapi masalah. Pihak franchisor sentiasa memastikan bekalan sentiasa ada. Terima kasih kepada Syafrina kerana telah membentangkan bahagian beliau. Saya akan meneruskan bahagian saya. Ketika bertemu dengan Encik Nizam tempoh hari, beliau banyak memberi dan juga menceritakan pengalaman beliau menguruskan syarikat franchisee-nya ketika COVID-19 ini. Dan saya mengambil peluang untuk bertanya kepada beliau beberapa soalan berkaitan dengan syarikat franchisee beliau. Dan di antara soalan yang saya bertanyakan kepada beliau ialah terdapat apa-apa panduan kesihatan atau melaksanakan protokol dan prosedur keselamatan yang baru untuk memastikan keselamatan pelanggan dan pekerja mereka. Dan Encik Nizam memberitahu mereka sentiasa memastikan mendapat maklumat yang betul daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi mendapatkan garis panduan yang sepenuhnya berkaitan dengan SOP perniagaan ini. Premis perniagaan Encik Nizam ini sentiasa memastikan setiap pekerjanya memakai pelitup muka ketika menyediakan minuman dan sentiasa mematuhi penjarakan sosial 1 meter di antara pelanggan maupun pekerja. Penggunaan pembasmian kuman juga digunakan ketika di kedai Encik Nizam ini. Dan pelanggan juga harus beratur 1 meter untuk membuat pesanan ketika hendak membeli di kedai Encik Nizam ini. Dan semua ini adalah protokol dan prosedur baru yang diamalkan di kedai kios Koblok Encik Nizam untuk memastikan keselamatan pelanggan dan pekerjanya. Soalan kedua yang saya bertanya kepada beliau ialah bilangan syarikat yang muflis akibat wabak ini meningkat setiap hari. Apa yang syarikat Encik Nizam lakukan dengan cara yang berbeza untuk memastikan
syarikat beliau tetap mengapung di pasar yang sangat kompetitif ini. Apa yang diberitahu oleh Encik Nizam, bagi memastikan syarikat beliau bertahan dalam situasi wabak COVID-19 ini, beliau sebagai pemilik sangat menitik beratkan soal kewangan dalam syarikat. Setiap keluar masuk duit syarikat dikira setiap bulan bagi mengelakkan syarikatnya jatuh muflis. Dan juga beliau berpesan kepada anak-anak beliau, jika mereka ingin meneruskan perniagaan ini pada masa hadapan, soal kewangan syarikat sangat penting. Jangan terlalu banyak menghabiskan duit berseronok dengan duit yang ada. Beringat selalu apa yang dipesankan oleh Encik Nizam kepada anaknya. Dari apa yang beliau perhati sebelum ataupun semasa situasi COVID-19 ini, soal kitaran modal untuk berniaga ini sangat penting. Bila datangnya situasi ekonomi yang agak mencabar seperti sekarang, duit simpanan tidak mencukupi untuk menampung perniagaan. Di situlah akan wujudnya pentingnya duit simpanan yang ada untuk menampung kos perniagaan ini. Akhir sekali, apa yang kami dapat simpulkan daripada sesi temu bual yang kami lakukan bersama Encik Saiful Nizam, beliau banyak berkongsi maklumat dan juga pengalaman beliau dalam menguruskan syarikat franchisee Kublok ini. Dan juga beliau memberi nasihat kepada kami supaya menceburi bidang perniagaan franchise ini. Dan juga salah satu nasihat yang beliau berikan kepada kami ialah jika ingin membuka sesuatu perniagaan, khususnya perniagaan franchise ini, haruslah mencari seorang guru ataupun mentor sebagai panduan untuk menceburi bidang ini. Sekian, terima kasih daripada kami.